أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل إلينا النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu, iaitu majlis ilmu tajwid, syarah ke atas matan Tuhfatul Atfal karangan Al-Syekh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Sebelum ni dah ada buat daurah tajwid ke? Belum lagi, ni kali pertama. Jadi sebenarnya ilmu tajwid ni ialah ilmu yang orang kata ilmu mudah sahaja, ilmu yang senang. Kita boleh kata memang ilmu yang mudah untuk disyarah dan mudah untuk orang ingat, yang mana bukan hanya orang takhassus dalam ilmu tajwid dan qiraat sahaja yang boleh belajar dan mengajar ilmu ni. Hatta orang yang duduk dalam takhassus lain pun boleh nak mengajar kerana mudahnya ilmu tajwid ni. Sebelum ana sampai kat Mesir, ana sampai di Mesir 2020. Akhir tahun 2020. Awal tahun 2020 ana ada pergi kedai buku nama dia MPH. Ada di KL Central waktu tu. Ana jalan dalam kedai buku tu, ana ada jumpa kitab tajwid. Pertama itu kitab tajwid tu ditulis belajar tajwid selama 72 jam. Maksudnya siapa yang belajar guna kitab tajwid itu insya-Allah boleh khatam dalam masa 72 jam dan boleh faham dalam masa 72 jam buku tajwid itu. Kemudian anda tengok sebelah dia, buku tu bertajuk belajar tajwid 48 jam pula. Lagi ringkas, 48 jam. Ush, cepat ni, 2 hari dah boleh master dalam ilmu tajwid. Dan sebelahnya lagi, mari belajar tajwid 24 jam sehari sahaja. Masya Allah. Maksudnya ilmu tajwid ni ilmu yang sangat senang, sangat mudah untuk difahami dan mudah untuk diamalkan insya-Allah. Akan tetapi mudahnya ilmu tajwid ni menyebabkan orang mudah juga untuk tergelincir dalam kesalahan.
setakat ana duduk dalam takhasus ilmu tajwid dan qiraat ni, ada beberapa isu yang mana kita kata kesalahan lah yang dikeluarkan oleh para asatizah, yakni dari segi husnuzannya mungkin belajar, tapi biasalah kesilapan di kalangan manusia kan. Tapi masih ada kesilapan walaupun ilmu ni mudah untuk mengajar, tapi masih ada kesilapan. Mungkin orang kata kurang tepat dari segi faktanya, dari segi fakta ilmiahnya, dari segi amalinya, ilminya, ada kekurangan di situ. Mungkin terlalu ambil mudah, sebab memang ilmu tajwid ni senang. Antara isu yang berlega di media sosial lah kalau dalam ilmu tajwid ni, iaitu ada ustaz yang kata bab makhraj huruf dan sifat huruf bukan dalam ilmu tajwid, sampai buat video semua dan video tu tersebar. Tapi alhamdulillah ada asatizah yang dah, orang kata, kita kata rock lah, ada yang dah perbetulkan semula. Tapi kesalahan itu dibuat oleh ustaz yang masyhur. Dia kata makhraj huruf dan sifat huruf bukan dari kalangan tajwid, bukan dari ilmu tajwid, dia kata di luar ilmu tajwid. Sedangkan ini salah. Makhraj huruf dan sifat huruf dalam ilmu tajwid. Yang kedua, ada lagi isu An-Nabru. An-Nabru ni dia isu yang agak dalam sikit lah, tapi tak apalah, kita pindah kepada isu lain. Dan yang baru lagi, yang hangat baru ni, isu wakaf pada hu. Nak wakaf pada hu tu macam mana? Wakaf 2 harakat ke wakaf tanpa harakat? Dan dalam video tu tersebar, dia kata wakaf pada hu tidak boleh diwakafkan 2 harakat. Dia kata terlalu panjang, kena wakaf hu macam tu je. Dan ini memang kesalahan yang nyata, kesalahan fakta lah. Orang kata fakta pun satu, dari segi ilminya satu salah, amali pun salah. Ada lagi isu-isu yang lain, antaranya mat ta'zim. Ada yang kata boleh baca 6 harakat pada mat ta'zim. Dan itu antara isu yang tidak sepatutnya dibangkit. Sebab riwayat kita melalui turuk kita tidak baca mat ta'zim. Dan macam-macam lagi isu lain. Dan ana fikir isu ni sebab apa? Sebab terlalu ambil mudah dalam ilmu tajwid. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak belajar ilmu tajwid marhalah yang betul, tidak mula dari bawah. Mungkin boleh jadi dia terus baca kitab tajwid yang tinggi, kitab tajwid yang penuh dengan khilaf, ataupun boleh jadi dia ambil kitab-kitab tajwid yang tidak muktabar. Jadi seterusnya, yang ketiga, anda rasa antara punca kesalahan ni adalah kerana tidak talaqi. Kerana ilmu tajwid ni tidak memadai hanya dengan belajar kitab sahaja. Mesti tidak dapat tidak, kena melalui talaqi. Talaqi musyafahah di hadapan guru. Bagaimana guru baca, begitulah kita baca. Talaqi musyafahah. Dr. Kahilah kata dalam kitab dia, al-aslu fi akhdhil Quran at-talqi. Asal untuk mengambil bacaan Al-Quran itu ialah dengan talaqi. Jadi nak tak nak, kita nak baca Al-Quran dengan betul, mesti dengan talaqi. Di samping kita juga mempelajari ilmu dari segi dirayah. Contohnya macam sekarang, iaitu mempelajari matan Tuhfatul Atfal. Jadi sebelum anda masuk kepada matan Tuhfatul Atfal, memandangkan ini adalah kali pertama daurah ilmu tajwid, jadi tidak dapat tidak anda kena mulakan dengan mabadi' asyarah dalam ilmu tajwid.
Sebab guru ana pun Syekh Ahmad Mansur, sebelum beliau masuk kepada Syarah Tuhfatul Atfal, beliau mulakan dulu dengan Mabadi' Asyarah. Jadi sebelum anda masuk, anda akan terangkan dululah Mabadi' Asyarah dalam ilmu tajwid, insya-Allah. Mabadi' ilmu tajwid. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-hadd wal mawdu'u thumma ath-thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al jami'a hadha syarafa. Jadi ini 3 bait yang menerangkan tentang 10 mabadi ilmu. Mabadi ilmu ni kita boleh terjemahkan dia sebagai 10 dasar dalam sesuatu ilmu. Setiap ilmu ada dasar dia. Setiap ilmu ada dasar. Begitu juga ilmu tajwid. Ada dasar dia. Dan kebiasaannya mabadi ilmu tajwid ini ada dalam kitab-kitab tajwid. Kitab tajwid mutaakhirin. Mutaqaddimin tak ada. Dalam kitab tajwid mutaqaddimin memang tak ada mabadi'. Tapi dalam mutaakhirin sekarang insya-Allah antum boleh dapatkan mabadi' itu. Okey, yang pertama inna mabadi kulli fannin asyarah. Kebiasaannya Syekh akan baca inna mabadi'a, betul. Mansub kepada mabadi' itu, mabadi'a dengan hamzah. Tapi Dr. Yahya Al-Ghawthani ketika mensyarahkan kitab tajwid, dia kata bacaan sebenarnya ialah inna mabadi dengan sukun. Sukunkan ya. Darurah sya'ri. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-hadd wal mawdu'u thumma ath-thamarah. Yang pertama al-hadd. Al-hadd ialah pengertian. Pengertian tajwid terbahagi kepada 2, iaitu lughatan dan istilahan. Lughatan, tajwid merupakan masdar bagi fi'il jawwada. Jawwada yujawwidu tajwidan, iaitu yang memberi maksud sama dengan hassana yuhassinu tahsinan. Kita boleh terjemah sebagai mempercantikkan atau memperelokkan. Jawwada yujawwidu tajwidan, hassana yuhassinu tahsinan. Memperelokkan. Seseorang yang membaca Al-Quran dengan baik, maka kita boleh gelar dia sebagai mujawwid, iaitu orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Mujawwid. Kemudian kita berpindah kepada ta'rif istilah. Ta'rif istilah pun banyak, bergantung kepada penulis kitab tajwid. Tapi ana petik 3 sahaja ta'rif, sebab ta'rif tajwid dia tidak lagi banyak. Dia ada poin yang sama. Jadi ana baca yang pertama, iaitu ta'rif ni anda petik daripada kitab Tajwid Musawwar karangan Dr. Aiman Suwaid. Kitab ni masyhur. Tajwid Musawwar karangan Dr. Aiman Suwaid. Dia kata tajwid ini ialah ilmun yu'rafu bihi an-nutqus sahih lil hurufil arabiyyah wa dhalika bi ma'rifati makharijiha wa sifatiha adh-dhatiyah wal aradiyyah. Ilmun, suatu ilmu, yu'rafu bihi, yang mana ilmu itu kita ketahuinya, an-nutqus sahih, iaitu sebutan yang betul, lil hurufil arabiyyah, yakni sebutan betul huruf-huruf arabiyyah, huruf-huruf hijaiyah. Wa dhalika bi ma'rifati makharijiha. Tidak cukup sekadar kita tahu cara sebut yang betul, tapi kita kena tahu di mana keluarnya huruf tersebut. Wasifatiha adh-dhatiyah wal 'aradiyah.
dan sifatnya, iaitu sifat huruf tu, sifat zatiyah dan sifat aradiyah. Jadi dekat ta'arif ni pun kita dah tahu dan kita boleh rod kepada orang yang kata makhraj huruf dan sifat huruf bukan dari kalangan tajwid. Sebab ta'arif tajwid pun dah sebut tentang makhraj dengan sifat. So macam mana orang boleh kata makhraj dengan sifat bukan dari tajwid, sedangkan ta'arif pun dah sebut tentang makhraj dengan sifat. Jadi ilmu tajwid dia menceritakan tentang bagaimana kita nak sebut huruf hijaiyah tu dengan betul, mengetahui dari mana keluarnya huruf tersebut, dan yang ketiga sifat zatiyah dengan aradiyah dia. Apa sifat zatiyah, apa sifat aradiyah? Sifat zatiyah ni kita boleh kata sifat lazimah, sifat yang memang ada pada huruf tersebut sampai kiamat. Maksudnya dia tidak berubah pun. Sifat tu memang ada pada huruf tersebut, tidak akan lari, tidak akan keluar daripada huruf tu. Dan sifat zatiyah itu ialah sifat, contohnya sifat hamas, sifat jahar, sifat takrir, sifat tafashi, infitah, itbaq dan lain-lain. Ataupun Imam Jazari dia kumpulkan sifat ni kepada 17. Bermula daripada sifatuha jahrun warikhun sampailah kepada wa makhraj wa gunnatun makhrajuhal khayshum, sampai situ lah, itu makhraj. Sifatuha jahrun warikhun ni sifat, sampai waddadanistatil, sampai sifat istitalah. Ada 17 sifat semuanya. Ini adalah sifat zatiyah, sifat yang memang ada pada huruf tersebut. Kemudian apa itu sifat aradiyah? Sifat aradiyah ni adalah sifat yang mendatang, yang mana dia mengikut kepada situasi. Sebagai contoh huruf ra, jikalau dia berbaris atas, maka datang sifat padanya itu ialah sifat tafkhim, sifat tebal. Tetapi jika huruf ra tersebut baris bawah, maka sifat tebal tu tak ada, digantikan dengan sifat tarqiq, sifat nipis. Jadi itu sifat aradiyah. Antaranya tafkhim, tarqiq, izhar, idgham, ikhfa dan lain-lain. Itu sifat aradiyah, sifat mendatang. Ta'rif yang kedua, ta'rif ni anda ambil daripada kitab Hidayatul Qari karangan Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Antara kitab tajwid yang paling tebal lah anda jumpa, 2 jilid kitab ni, Hidayatul Qari. Dia kata ta'rif kat sini, ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat. So dekat sini ada 3 benda penting. Ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf tu, min makhrajihi, daripada makhrajnya, wa i'ta'uhu, dan kita tunaikan setiap huruf itu, haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat, yakni kita datangkan hak dan mustahak pada setiap huruf itu. Apa itu hak, apa itu mustahak? Hak huruf ialah sifat zatiyah tadi, sifat yang memang duduk dekat huruf tu, itu ialah sifat zatiyah, ataupun kita boleh kata hak bagi huruf tersebut. Manakala apa itu mustahak? Mustahak ialah sifat aradiyah, sifat yang mendatang, yang anda dah cerita tadi. Ada izhar, ada idgham, ada tafkhim, ada tarqiq dan sebagainya. So tidak lagi, betul, sama antara dua tadi, cuma ayat je berbeza, istilah je yang berbeza yang mereka gunakan. Poinnya sama, iaitu keluarkan huruf daripada makhraj dengan betul, kemudian datangkan sifat aradiyah dan zatiyah, ataupun hak dan mustahak. Sama je. So ini ta'rif yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Dan ta'rif ini pun telah digunakan oleh Ibnul Jazari dalam kitab dia At-Tamhid, dan juga digunakan oleh ulama sebelumnya lagi, iaitu Abu Amru Uthman bin Sa'id Ad-Dani dalam kitab dia At-Tahdid.
Jadi tidak lari. Habis al-had, iaitu pengertian. Seterusnya al-hadd wal mawdu'u. Yang kedua mawdu', iaitu topik perbahasan. Apa perbahasan yang dibincangkan dalam ilmu tajwid? Perbahasan dalam ilmu tajwid ialah kalimatul Qur'aniyah, iaitu kalimah-kalimah Al-Quran. Sebahagian ulama dia menambah al-hadithus syarif, tetapi ini kurang tepatlah. Jumhur kata kalimatul Qur'aniyah sahaja, hanya kalimah Al-Quran sahaja yang kita perlu baca dengan tajwid. Adapun al-hadith tidak perlu. Syekh Ahmad Mansur ketika mensyarahkan kalimatul Qur'aniyah ni, beliau menambah lagi sikit, iaitu min haitsu nutqiha, dari segi sebutannya. Maksudnya maudhu' di sisi beliau, maudhu'nya ialah kalimatul Qur'aniyah min haitsu nutqiha, dari segi sebutannya. Sebab apa? Sebab nak membezakan dengan ilmu lain. Kalau kita kata al-kalimatul Qur'aniyah min haitsu rasmiha, iaitu dari segi tulisannya, maka itu telah masuk kepada ilmu resam. Sedangkan ilmu tajwid ini dari segi sebutan huruf tu. Yang ni nak sebut sebutan dengan betul. Jadi kalau kita kata min haitsu rasmiha, itu telah masuk kepada ilmu resam. Ilmu rasmul mushaf. Ataupun kalau kita kata al-kalimatul Qur'aniyah min haitsu syakliha, iaitu dari segi bentuknya, maka itu telah masuk kepada ilmu dhabt, ilmu dhabtul mushaf, ilmu yang membicarakan tentang tanda-tanda dalam Al-Quran. Dari segi tanda dhammahnya, dari segi tanda tanwinnya, itu ilmu dhabt, tidak dibincangkan dalam ilmu tajwid. Kalau kita kata kalimatul Qur'aniyah min haitsu ma'aniha, dari segi makna, maka itu telah masuk kepada ilmu tafsir. Maka ilmu tajwid maudhu'nya ialah kalimatul Qur'aniyah min haitsu nutqiha, dari segi sebutannya. Al-hadd wal mawdu'u thumma thamarah. Yang ketiga ialah samarah. Kesan dari mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, kesannya ialah untuk kita mencapai maklumat dalam menyebut huruf Al-Quran dengan betul, sebagaimana ia dibaca betul oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu maklumat kita. Kita nak baca Al-Quran dengan betul, tidak dapat tidak kena belajar tajwid. Bila belajar tajwid, kita nak baca Al-Quran tu biar betul sebagaimana Rasulullah baca. Itu ghayah kita. Maklumat kita belajar tajwid. Dan yang kedua, sawnul lisan anil lahni fi kitabillah, iaitu untuk menjaga lisan kita ni daripada menyebut dengan salah pada kalimat Quran. Tu maklumat kita belajar tajwid. Kita nak elakkan daripada kita sebut salah. Jadi apabila kita sebut al-lahnu, maka tak dapat tidak ana kena terangkan tentang al-lahnu. Bab al-lahnu ni memang ada dalam kitab tajwid, antara bab yang terawal. Sebab kadang-kadang orang kalau belajar tajwid, terus dia masuk kepada bab isti'azah, terus masuk bab basmalah, terus masuk bab ahkam nun sakinah dan tanwin, sedangkan dia tidak belajar al-lahnu. Ulama kata hikmah kita tahu al-lahnu dulu ni, iaitu kesalahan ni,
supaya kita tahu benda salah dulu sebelum kita belajar benda betul. Maka bila kita belajar benda betul, kita tidak akan buat kesalahan tadi. Itu hikmah untuk kita tahu dulu al-lahnu. Hatta Al-Imam Abi Muzahim Al-Khaqani wafat tahun 325 Hijrah. Beliau sebut dalam nazam dia, fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi wa ma'rifatun bil lahni fihi idza yajri. Fakun 'arifan bil lahni kayma tuzilahu wa ma alladhi la ya'rifu al lahna min 'udhri. Yakni dia kata kat sini, benda pertama yang perlu dipelajari dalam ilmu tajwid ialah kena itqan dulu dari segi hafazannya. Yakni kena mutqin dengan hafazan Al-Quran. Kemudian ma'rifatul lahn, kena tahu dulu bab al-lahn. So ini bukti yang jelas yang kita kena belajar al-lahnu dulu. Kena tahu dulu al-lahnu, barulah boleh belajar benda yang betul. Tahu benda yang salah dulu, baru belajar benda yang betul. Jadi al-lahnu, ta'rifnya dari segi lughah ada banyak. Ada yang kata al-ghina, iaitu tarannum. Sebab tarannum pun kita boleh panggil al-lahn ataupun al-alhan ataupun luhun. Iqra'u kitabillah biluhunil arab. Dan boleh juga memberi maksud kepada al-lughah. Al-lahnu boleh juga memberi maksud al-lughah, iaitu bahasa. Tetapi untuk kita dibincangkan dalam ilmu tajwid, al-lahnu dari segi maksudnya al-khata', iaitu kesalahan. Al-lahnu kat sini maksudnya al-khata', kesalahan. Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab dia At-Tahdid, beliau nukilkan kalam Ibnu Mujahid, Abu Bakar Ibnu Mujahid. Abu Bakar Ibnu Mujahid kata, al-lahnu fil Quran lahnan jaliyun wa khafiyun. Iaitu al-lahnu, kesalahan dalam pembacaan Al-Quran ni ada dua. Lahnun jali dan lahnun khafi. Lahnun jali ni ialah kesalahan nyata, manakala khafi, kesalahan yang tersembunyi. Fal jali tarkul i'rab. Ini kata Ibnu Mujahid. Tarkul i'rab, meninggalkan i'rab. Wal khafi tarku i'ta'il harfi haqqahu min tajwid lafzi. Adapun lahnun khafi, meninggalkan apa yang patut kita beri kepada huruf tu dari segi hak dan mustahaknya. Walau bagaimanapun, kebanyakan ulama tajwid, beliau menambah al-lahnun jali ini bukan hanya meninggalkan baris i'rab sahaja, tidak, tapi menukarkan huruf, menukarkan baris i'rab, itu pun duduk dalam kalangan lahnun jali. Jadi lahnun jali ini menukar baris, sama ada baris tu baris i'rab ataupun tidak. Yang kedua, menukar huruf. Menukar baris sama ada memberi kesan kepada makna ataupun tidak. Kedua-duanya termasuk dalam lahnun jali. Sebagai contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim dibaca dengan an'amtu. Maka itu mengubah maksud. An'amta, engkau yang memberi nikmat, dibaca dengan an'amtu, aku yang memberi nikmat. Jadi kat situ mengubah makna. Bila mengubah makna, maka dia terdiri dalam kalangan lahnun jali. Ataupun tidak mengubah makna, sebagai contoh alhamdulillah. Sama ada alhamdi ataupun alhamda tidak mengubah makna,
tetapi dia tetap termasuk dalam lahnun jali. Yang kedua, mengubah huruf. Sebagai contoh, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Fa'asa dibaca dengan sin, fa'asa, maka di situ mengubah huruf, jadi termasuk dalam kalangan lahnun jali. Dan ulama sepakat lahnun jali hukumnya haram. Haram bagi siapa yang sengaja melakukannya, akan tetapi sesiapa yang tidak tahu maka dimaafkan. Manakala lahnun khafi ialah kesalahan yang dilakukan pada sebutan huruf tu, yakni menyalahi sebutan yang betul. Dan kesalahan ini hanya disedari oleh golongan mutakhassis sahaja dalam ilmu tajwid. Adapun lahnun jali tadi, ia boleh disedari oleh hatta orang awam. Maksudnya kalau orang biasa bila dengar kita baca an'am tu, maka dia tahu itu salah, maka itu termasuk dalam lahnun jali. Adapun lahnun khafi, ia tidak disedari oleh orang awam, tapi orang mutakhassis, golongan mutakhassis, maka dia tahu kesalahan tersebut. Antaranya ialah tidak cukup gunnah. Maka contohnya kalau kita baca inna, kita baca dengan inna, maka itu lahnun khafi. Membaca izhar pada ikhfa, maksudnya pada ikhfa hakiki kita tak baca secara ikhfa, kita tidak memanjangkan gunnah, kita baca secara izhar. Sepatutnya baca man syaa, kita baca man syaa. Itu termasuk dalam lahnun khafi. Memanjangkan lebih